Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini bersamaan dengan hari Rabu, okey, 11 Ogos 2021, kita teruskan pelajaran kita berkenaan dengan tajuk unit yang kelima, iaitu unit tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Untuk pelajaran hari ini, kita akan teruskan pelajaran kita, iaitu kita akan belajar bagaimana untuk menambah dan menolak bagi tajuk panjang. Okey. Jadi hari ini kita akan fokus pada penambahan dan penolakan. Okey, penambahan dan penolakan. Okey. Okey, jadi penambahan dan penolakan. Tetapi hari ini kita nak fokus dulu pada tajuk unit panjang. Okey. Kita akan fokus pada unit panjang. Selepas nanti akan ada tajuk bagaimana nak menambah dan menolak bagi tajuk jisim pula. Okey, dan diikuti dengan tajuk isi padu isi padu cecair. Okey. Tetapi hari ini kita akan fokus pada tajuk panjang terlebih dahulu. Okey, jadi bagaimana kita nak melaksanakan operasi penambahan dan penolakan bagi tajuk panjang. Okey, kita ambil contoh dulu. Okey, katakanlah soalan contoh satu contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama katakanlah kalau cikgu bagi 17 cm 4 mm tambah dengan let's say 6 cm 5 mm. Sorry. Okey, 6 cm 5 mm. Okey. Jadi bagaimana kita nak jawab soalan ni? Okey, jadi untuk jawab soalan ni kita kena tengok pada ruangan jawapan. Okey, contoh kalau ruangan jawapan dia nak dalam unit sentimeter dan milimeter, okey, yang ni tak ada masalah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita tulis dia punya rumah dulu, iaitu rumah sentimeter dan rumah milimeter. Okey. Jadi seperti biasalah sebelum ni pun dalam tajuk masa dan waktu pun cikgu ada tunjukkan juga. Okey. Jadi ini perkara pertama, buat dia punya rumah. Okey, perkara yang kedua kita tulis nilai dia. Okey, nilai pertama 17 cm 4 mm. Okey. Nilai yang letak simbol tambah. Okey, nilai yang kedua 6 cm, okey, 5 mm. Okey, kemudian kita terus tambahkan. Okey, kita terus buat pengiraan tambah. Jadi 4 tambah 5 kita akan dapat 9 dan 17 tambah 6 ataupun 7 tambah 6 kita akan dapat 13. 3 dekat sini, 1 kita akan bawa ke sini. 1 tu kita tambahkan dengan 1, jadi kita akan dapat 2. Okey. Jadi bila kita dah siap buat pengiraan dalam bentuk lazim, kita jangan tinggalkan jawapan macam ni. Kita tulis semula jawapan dia, okey, iaitu berserta dengan unit 23 cm, okey, 9 mm. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey. Yang lain? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi ni satu contoh yang mudah ya. Okey. Jadi begitu juga kalau melibatkan unit-unit yang lain. Okey, ini yang mudah dulu Maknanya ini adalah operasi penambahan di mana kita tak perlu mengumpul semula. Okey, bagaimana kalau yang perlu mengumpul semula? Okey, contoh cikgu bagi contoh yang kedua Okey, contoh 2. Contoh 2. Okey. Kali ini yang melibatkan kita perlu mengumpul semula. Contoh,
cikgu bagi contoh katakanlah 25 cm 8 mm tambah dengan katakanlah 11 cm 5 mm. Okey. Jadi kalau jawapan masih lagi nak dalam unit yang sama iaitu sentimeter dan milimeter, jadi yang tu tak ada masalah sangat. Jadi kita hanya perlu buat pengiraan dalam bentuk lazim seperti biasa. Jadi apa dia? Okey, kita tulis rumah dulu. Sentimeter dan milimeter. Jadi kita buat rumah dia. Okey, kita gariskan. Jadi kita tulis nilai dia 25 cm 8 mm tambah dengan 11 cm 5 mm. Jadi kita tambahkan, okey, 8 tambah 5 kita akan dapat 13. Okey, jadi 13 tu kita terus tulis dekat sini. Okey, jadi yang ni pun kita tambah macam biasa. 5 tambah 1 akan jadi 6. 2 tambah 1 akan jadi 3. Bagus, 3. Jadi bila kita dah siap ni, okey, kita kena lihat dekat sini pula. Kita dah belajar. Okey, cikgu dah terangkan pada kelas yang lepas, hari Isnin. Okey, iaitu perkaitan antara unit. Satu, kita tengok ini unit yang terlibat ialah sentimeter dengan milimeter. Jadi kita kena tahu hubungan antara unit antara dua ni. Jadi 1 sentimeter bersamaan 10 milimeter. Jadi bila dah macam tu, apa yang perlu kita faham dekat sini? Okey, yang perlu kita faham ialah yang ni kita dah lebih. Jadi kita kena tolak dengan 10. Bila sini tolak 10 dekat rumah sentimeter, Tambah 1. kena tambah dengan 1. Jadi ini perkara yang penting yang kamu kena selalu ingat. Okey. Jadi bila dah kamu buat proses yang tu, barulah kita buat pengiraan yang berikutnya. Jadi 13 tolak 10 kita akan dapat 3. Okey, manakala 36 tambah 1 kita akan dapat 37. Okey. Kemudian jangan tinggalkan jawapan macam ni saja. Kalau kamu tinggalkan macam ni, kalau dalam kertas 2 kamu tak akan dapat markah penuh. Sebab ini bukan jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia mesti ada unit. Jadi kamu tulis balik nombor dekat bawah ni. Tetapi ada unit dia iaitu 37. Unit dia sentimeter dan 3 milimeter. Okey, jelas? Cikgu nak pergi tandas. Okey. Boleh tu? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey. Boleh. Itu berkenaan dengan unit sentimeter dengan unit milimeter. Okey. Bagaimana kalau unit-unit yang lain? Sama juga. Yang penting kamu kena tahu hubungan antara unit. Okey. Ada lagi satu contoh soalan. Bagaimana di mana soalan tu perlu menukar unit. Contoh, cikgu bagi contoh. Okey, katakanlah yang ni contoh yang ketiga. Okey, contoh 3. Contoh 3. Okey, kita guna unit yang sama juga. Katakanlah soalan dia let's say soalan dia yang mudah saja, cikgu tak nak besar-besar. Katakanlah 9 cm, okey, 9 cm 4 milimeter tambah dengan okey 5 cm dengan 8 milimeter. Okey, ini soalan dia. Okey. Sama dengan dia nak unit jawapan tu dalam unit milimeter. Ni yang kita kena faham betul-betul. Okey, macam mana nak buat? Okey, di sini ada dua cara. Okey, cara pertama,
Cara pertama, kamu tambah dulu, lepas tu baru tukar unit. Itu cara pertama. Cara kedua pula, kamu tukar unit dulu, baru kamu tambah. Dua-dua cara diterima pakai. Contoh dia, cikgu tunjuk contoh cara yang pertama. Cara yang pertama tadi cikgu kata tambah dulu baru tukar unit. Okey, jadi cara dia macam inilah. Kita buat pengiraan macam biasa, tulis rumah dia. Rumah dia unit sentimeter dan unit milimeter. Okey, jadi kita dah buat rumah tu, kita buatlah dia punya tulis dia punya unit 9 cm 4 mm. Okey, tambah dengan 5 cm 8 mm. Tambahkan, kita akan dapat 4 tambah 8 kita akan dapat 12. Okey, 9 tambah 5 kita akan dapat 14. Okey. Bila soalan macam ni, kamu nak tolak 10 tambah 1 boleh ataupun tak tolak pun tak apa. Terpulanglah. Okey, katakanlah kita ambil contoh, kamu tolak. Okey, kamu tolak 10. Okey, di sini kamu akan tambah 1. Okey. Jadi 12 tolak 10 kamu akan dapat 2. Okey, 14 tolak 1 kamu akan dapat 15. Okey. Jadi bila kamu tulis jawapan dia, kamu akan dapat 15 cm 2 mm. Tapi ini bukan jawapan akhir dia. Pengiraan ni dah betul. Pengiraan ni dah betul. Tapi jawapan, cuba kita tengok jawapan. Kehendak soalan tu, okey, kehendak soalan dia nak jawapan tu mesti dinyatakan dalam unit milimeter. Tetapi sekarang bila kita dah siap, masih lagi dalam 2 unit, iaitu unit sentimeter dan unit milimeter. Jadi di sinilah perlunya kita menukar unit. Unit mana yang kita nak tukar? Kita perhatikan pada ruangan jawapan, kehendak soalan dia nak dalam unit milimeter. Yang ini dah memang dalam unit milimeter. Jadi tak perlu ditukar lagi. Sebab unit dia dah sama. Yang kita perlu tukar adalah unit sentimeter. Jadi seperti yang cikgu dah terangkan pada kelas sebelum ni, sentimeter nak tukar jadi milimeter. Okey, daripada unit yang besar nak tukar kepada unit yang kecil, kita kena buat operasi darab. Darab dengan berapa? Hubungan antara sentimeter dengan milimeter ialah 10. Jadi kita kena darab 10. Okey. Maka apa yang perlu kita buat? Kita buatlah 15 darab 10. Kalau kamu boleh mencongak lagi bagus, kamu tambahkan sifar saja dekat sini. Maka 15 darab 10 akan jadi 150 milimeter. Okey. Jadi 15 cm ni kita dah tukar jadi milimeter, kita akan dapat 150 milimeter. Di sini ada unit milimeter, jadi kita tambahkan dengan 2 milimeter. Maka 150 tambah 2, kita akan dapat 152 milimeter. Jadi itulah jawapan akhir dia, iaitu 152 milimeter. Boleh faham tu? Boleh. Okey, itu yang dikatakan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama tadi cikgu kata cara tambah dulu baru tukar unit. Ini cara satu. Cara satu. Okey. Boleh faham cara satu? Boleh. Okey. Bagaimana dengan cara yang kedua? Okey, cara yang kedua cikgu guna color lain. Color biru ni, tengok. Sesuaikan dengan ni. Okey, rasa sesuaikan. Okey, cara yang kedua. Okey, cikgu buat atas sikit. Cara yang kedua. Cara yang kedua ni ialah kita tukar unit dulu, baru kita tambah. Kalau tadi tu cara yang pertama kita tambah dulu. Kita tambah, dah dapat jawapan, baru kita tukar unit. Di sinilah proses menukar unit ni. Tapi untuk cara dua, kita tukar unit dulu. Okey, macam mana? Apa maksud tukar unit dulu? Okey, kita tukar dulu 9 cm 4 mm, tukar jadi mm. Maknanya 9 cm bersamaan dengan 90 milimeter.
Yang ni kita kamu kena cekap lah. Itu sebab cikgu kata kena cekap mencongak untuk proses menukar unit ni. 9 cm sama dengan 90 mm. Tambah dengan 4 mm kat sini. Jadi 90 tambah 4 kita akan dapat 94 mm. Boleh faham tak ni macam mana menukar unit daripada 9 cm 4 mm jadi 94 ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Yang lain boleh faham tak ni? Boleh. Okey, jadi itu yang pertama. Boleh. Yang berikutnya, yang ni pun sama juga, kita kena tukar sebab unit dia bukan dalam milimeter, dia dalam 2 unit. Jadi yang ini tak ada masalah, ini kita tak payah tukar. Yang unit milimeter ni kita tak payah tukar sebab dia dah unit yang sama. Yang kita kena tukar ialah unit yang ni. Jadi 5 cm bersamaan dengan berapa milimeter? Dah tentulah 50 milimeter. Okey, jadi kita tambahkan dengan 8. Jadi 50 tambah 8 kita akan dapat 58 milimeter. Baru kita buat operasi tambah. Lepas tu kita tambah, kita akan terus dapat 152 tanpa perlu nak tukar unit lagi sebab kita dah tukar unit awal-awal dekat sini. Ini cara yang kedua. Jadi bila kita dapat, kita tulis unit dulu. Okey, 4 tambah 8 kita akan dapat 12. 2 dekat bawah, 1 dekat atas. 1 tambah 9 jadi 10. 10 tambah 5 akan jadi 15. Jadi jawapan dia ialah 152 mm. Maknanya sama dengan yang kita buat cara satu tadi. Jadi itu yang cikgu katakan, kamu nak buat cara yang pertama ataupun nak buat cara yang kedua tu tak kisah. Yang penting kamu kena tukar unit tu dengan betul. Kalau kamu tukar unit tu salah, maka jawapan pun akan jadi salah. Okey, itu sebab menukar unit ni perlu hafal hubungan antara unit dan cara nak tukar unit, nak buat operasi darab atau operasi bahagi. Itu yang kamu kena faham betul-betul. Okey, setakat ni penjelasan cikgu secara panjang lebar tentang operasi penambahan. Dah bagi contoh sampai contoh yang ketiga. Boleh follow setakat ni? Tak respon? Boleh. Okey. Jadi alhamdulillah kamu boleh faham dan boleh ikut. Bagaimana dengan operasi tolak pula? Bagaimana dengan operasi tolak? Sama juga. Okey, kita pergi pada contoh yang keempat. Contoh yang keempat ni tentang operasi tolak. Operasi tolak yang tanpa perlu meminjam. Cikgu bagi contoh yang mudah dulu. Okey, ni contoh yang empat. Contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat, cikgu bagi contoh mudah. Okey, katakanlah 10 cm. Cikgu gunakan unit sentimeter dengan milimeter saja. Kalau soalan tu bagi unit yang lain, kilometer ke, unit meter ke, sama saja. Okey, cikgu bagi, ataupun cikgu ni lah. Cikgu tukar guna unit yang lain lah. Okey. 10 meter. Okey, 10 meter. 10 meter, 15 ataupun 10 meter, 89 sentimeter. Okey, tolak. Tadi tambahkan ini tolak. Tolak dengan 7 meter 43 sentimeter. Okey, 43 sentimeter. Katakanlah jawapan tu nak dalam unit yang sama iaitu meter dan sentimeter. Okey, jadi ini satu contoh soalan yang mudah. Sama juga macam tadi, pertama kita kena buat rumah dia iaitu rumah meter dan rumah sentimeter. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kira lah, kita tulis dulu 10. Okey, 10 meter 89 sentimeter tolak dengan 7. 7 tu pasti disusun dengan betul. Jangan 7 tu letak bawah 1 pula, tak boleh. 7 tu mesti di bawah sifar. So 7 meter 43
sentimeter. Operasi dia ialah operasi tolak. Okey, jadi ni satu contoh mudah. Jadi kita tolak macam biasalah. 9 tolak 3 akan dapat berapa? Ada respon? 7. Mana boleh 7? 6. 9 tolak 3 kita akan dapat 6. 8 tolak 4 kita akan dapat 4. Nampak? Yang ni mudah. Maknanya tak perlu nak pinjam. Okey. 10 tolak 7 kita akan dapat 3. Okey. Jawapan tu jangan tinggal macam tu saja. Okey, jadi kita tulis jawapan dia dekat tu beserta unit. Maknanya 3 ni ialah 3 meter. Yang 46 ni unit dia sentimeter, jadi tulis 46 sentimeter. Jadi selesailah. Okey, boleh faham contoh yang keempat ni mudah je, boleh faham kan? Boleh. Okey, ni contoh yang keempat yang mana kita tak perlu tukar unit, tak perlu meminjam. Okey. Cikgu bagi contoh yang kelima di mana contoh yang kelima susah sikit, dia perlu meminjam. Tapi tak perlu tukar unit. Okey, cikgu tulis contoh yang kelima. Okey. Contoh yang kelima, katakanlah cikgu bagi unit yang sama juga tadi unit apa? Meter kan, meter dengan sentimeter. Okey. Contoh cikgu bagi katakanlah katakanlah 6 meter, okey, 49 sentimeter. Okey, itu unit yang pertama, nilai yang pertama, tolak dengan okey 2 meter. Okey, 2 meter katakanlah 2 meter 86 sentimeter. Okey, siapa yang on mic tu? Vanofitria off mic. Siapa lagi yang on mic tu? Muhammad Dayan off mic. Okey. Jadi sebab kalau kamu tak off mic mengganggu. Okey, kita sambung Jadi ni soalan dia tadi 6 meter 49 cm tolak 2 meter 86 cm. Okey. Unit dia bagi dalam unit yang sama iaitu meter dan sentimeter. Kita bagi contoh yang mudah ni. Okey, tapi yang kali ni perlu meminjam. Okey, jadi macam mana kita tengok sini. Sama juga langkah awal dia, tulis rumah dia meter dan sentimeter. Okey, tulis rumah dia. Okey. Okey, tulis nilai dia 6 meter 49 sentimeter tolak dengan 2 meter 86 sentimeter. Kita buat operasi tolak. Okey. Jadi pertama kita tolak dululah unit sentimeter ni. Okey. Kita jangan kita nak terus tolak satu-satu boleh, tapi kalau ikut cikgu lagi gemar bila tolak ni kita bandingkan dulu. Okey. Bandingkan tu maksud dia apa? Okey, cikgu tunjukkan pada kamu. Okey. Maksud dia kita congak dulu 49 nak tolak dengan 86. Cukup tak? Boleh tak 49 tolak 86? Minta respon kamu. Boleh ke tidak? Tak. Tak boleh Tak. kan? Tak boleh. Jadi jawapan dia tak boleh. Kenapa tak boleh? Kena tahu sebab dia. Kenapa tak Sebab boleh? nombor dia Sebab apa kecil. 49 lebih kecil daripada 86? Bagus. Sebab 49 tu nilai dia lebih kecil ataupun lebih sedikit berbanding 86. Jadi bila tak boleh, apa yang perlu kita buat? Di sinilah kita kena meminjam. Jadi kita perlu pinjam dari rumah unit meter. Kita pinjam satu lah. Yang tu kita pinjam macam biasa, kita pinjam satu. Maknanya daripada 6 meter, kita pinjam satu tinggal 5 meter.
Jadi 1 meter tu kita bawa ke 1 meter tu 1 meter kita bawa ke rumah sentimeter, kita kena tukar. 1 meter ni kita kena tukar jadi sentimeter. Seperti yang kita dah belajar, 1 sentimeter bersamaan dengan 100. Sorry, bukan 1 sentimeter, sorry. 1 meter. Okey, kita padamlah. Okey. Okey, 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. 1 meter bersamaan 100 sentimeter. Jadi, bila kita bawa satu ni ke rumah sentimeter, nilai dia akan jadi 100. Maknanya 100 nilai yang kita bawa, kita tambahkan dengan nilai yang ada dekat rumah sentimeter tu dah memang dalam unit sentimeter iaitu 49, maka kita akan dapat 149 sentimeter. Jadi kita letak dekat sinilah. Okey. Jadi bila kita dah buat macam tu, barulah kita tolak. Kita tolak seperti biasalah. Okey. Jadi bermakna kita tolak seperti biasa, 9 tolak dengan 6, kita akan dapat 3. Okey. 4 tolak 8 ataupun kita terus congak 14 tolak 8. Kita akan dapat 6. Okey. Lepas tu 5 tolak dengan 2, kita akan dapat 3. Jadi, bila kita dah dapat jawapan yang tu, kita jangan tinggalkan macam tu saja. Kita tulis balik jawapan dia. Okey. 3 meter 63 sentimeter. 3 meter 63 sentimeter. Okey? Boleh faham tu? Boleh. Okey, senang saja kan? Maknanya kamu Senang je. perlu teliti masa meminjam. Okey? Jadi ini contoh yang kedua berkenaan dengan operasi tolak di mana perlu meminjam tapi tak perlu tukar unit. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh di mana kita perlu pinjam dan perlu tukar unit. Contohnya ataupun kita tengok contoh yang ke-6 ni Okey, contoh yang ke-6. Okey, contoh yang ke-6. Contoh 6. Okey, contoh yang ke-6. Katakanlah uh, 766 sentimeter. Okey, nampak? Tolak dengan 5 meter 83 sentimeter. Okey. Dia nak jawapan dalam, katakanlah dia nak jawapan dalam sentimeter. Okey. Jadi yang ni macam mana pula nak buat? Okey. Sama juga. Okey, kita tengok sini. Okey, kita tengok unit dia dulu. Okey, nilai yang pertama ni unit dia sentimeter. Pada ruangan jawapan, dia memang nak tukar unit, dia memang nak jawapan dalam unit sentimeter. Jadi dalam situasi ni, nilai yang pertama ni kita tak perlu tukar unit kerana unit dia dah memang sama. Okey, jadi bila unit dah memang sama, kita tak perlu tukar unit lah. Boleh faham tu? Boleh. Okey, kita bandingkan pula nilai yang kedua. Nilai yang kedua ni yang ni 5 meter 83 sentimeter. Okey, yang ini yang kita kena tukar. Tapi yang mana satu kita kena tukar? Yang kita kena tukar adalah unit yang ini sahaja. Yang ini tak perlu sebab dah memang sama. Jadi bila dah memang sama, buat apa kita nak tukar lagi? Boleh faham? Okay, Boleh. Jadi kita hanya perlu tukar unit meter sahaja. Jadi seperti yang cikgu dah ajar, 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi meter, kalau 1 meter 100, kalau 5 meter mestilah 500 cm. 100 sentimeter. Jadi kita tambahkan saja dengan unit yang ni. 500 cm tambah dengan 83 cm.
Jadi 500 tambah 83 kita akan dapat 583 sentimeter. Okey, setakat ni boleh faham tak? Boleh. Okey. Jadi bila dah faham yang tu, apa yang perlu kita buat? Sekarang kita buat dalam bentuk lazim lah. Nak buat pengiraan, nak dapatkan jawapan tu kena buat dalam bentuk lazim. Jadi kita tulis balik nilai yang mula-mula ni iaitu 766 sentimeter. Okey. Yang ni tadi 5 meter 83 cm ni kita dah tukar unit jadi 583, kita tulis 583 sentimeter. Okey, letak simbol tolak. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey. Jadi lepas tu baru kita tolak lah. Tolak macam biasa. 6 tolak 3 kita akan dapat 3. 6 tolak 8 kita boleh. tak boleh. Jadi kita perlu Pinjam pinjam 7. daripada 7. Jadi bila pinjam saja kita mesti potong dan tulis baki dia 6. Jadi yang 6 ni akan jadi 16. Okey. Jadi 16 tolak 8. 8. Kita akan dapat 8. Okey. 6 tolak 5 kita akan 1. dapat 1. Maka jawapan dia terus kita dapat dalam unit sentimeter iaitu kita tulis balik dekat ruangan jawapan 183 sentimeter. Okey, boleh faham tu? Boleh. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak untuk kamu tu? Tak ada. Kan? Ada yang tak faham? Tak ada Okey, jadi kalau tak ada, sebagai tugasan kamu. Sebagai tugasan, cikgu nak kamu jawab latihan pada buku aktiviti ya. Okey, buku aktiviti yang biasa kita gunakan iaitu buku aktiviti Sukses A+. Sukses A+. Okey. Jadi okey. Sukses A+. Okey, jadi iaitu latihan muka surat 75. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan 1 hingga 7 lah. Okey, soalan 1 hingga soalan 7. Ataupun sekejap cikgu perhatikan dulu. Okey, tak payah buat semua. Cikgu ubah sikit. Soalan yang cikgu nak kamu jawab ialah soalan 1. Okey, sekejap soalan tak banyak, cikgu bagi latihan sikit-sikit je. Banyak nanti bising pula. Kata banyak tugasan lah apalah. Okey, cikgu bagi soalan 1. Okey, soalan 4. Okey, soalan 1, soalan 4, soalan 5. Okey, soalan 1, 4, 5. Okey, itu saja. 1, 4 dan 5. 3 soalan saja. Itu muka surat 75. Okey, sebelum tu, belum habis lagi. Cikgu terlupa pula. Okey, muka surat 74. Okey, muka surat 74 pun sama juga. Yang tu buat soalan 1 hingga soalan 6. Okey, boleh? Boleh. Ada apa-apa pertanyaan lain tak? Tak ada. Tak ada Okey. Jadi kalau tak ada, Tak ada, cikgu. kalau tak ada